Jadi ulangannya adalah pendekatan elektik adalah gabungan dua ataupun lebih pendekatan yang kamu pilih lah. Ya? Yang penting kamu kena faham apa yang dimaksudkan dengan pendekatan elektik. Kalau pendekatan bersepadu pula, dia membolehkan guru memberi fokus kepada kandungan dan kemahiran berfikir. Jadi dia memerlukan satu pendekatan multidisiplin yang mengesan kepentingan pemindahan, pembangunan kemahiran dan aplikasi konsep utama dan proses. Jadi murid akan dapat melibatkan diri dan mencapai hasil pembelajaran dengan bermakna. Jadi kalau kita lihat dari segi pendekatan bersepadu ini, dia ada gabungan mungkin standard pembelajaran yang kamu pilih dikaitkan dengan nilai ke, mungkin dari segi kemahiran berfikir seperti yang dikatakan kat sini, apalagi yang boleh dikaitkan dengan bersepadu. Mungkin kita boleh kaitkan tema terus ke, itu maksudnya pendekatan bersepadu, pemilihan dalam kandungan tu yang ada gabung jalin. Yang itu kamu kena faham. Bersepadu ini kira gabung jalin. Gabung jalin segi apa? Dari segi standard pembelajaran dengan kemahiran berfikir ke, mungkin dengan nilai ke, apa lagi yang kita boleh kaitkan dengan konteks pendekatan bersepadu. Maksudnya kita kena rancang dalam satu pengajaran tidak semestinya melihat satu fokus saja. Macam contoh kamu nak ambil topik yang berkaitan dengan ambil wuduk tadilah. Konteks itu adalah kandungan ambil wuduk. Tapi kamu boleh gabung jalinkan dari segi nilai. Nilai macam mana? Nilai mengambil giliran ke untuk mengambil wuduk. Itu antara yang saya boleh beri contoh berkaitan dengan pendekatan bersepadu. Maksudnya gabung jalin mesti ada. Gabung jalin dalam konteks dalaman lah. Kalau yang berkaitan dengan gabungan pendekatan, itu elektik tadi. Kamu kena bezakan dua perkara. Okay? Jadi kat sini kalau kita lihat ada gabung jalin dalam pengajaran, dia memantapkan lagi apa kita punya pengajaran. Mungkin dari segi yang gabung jalin kalau ambil wuduk, dia lebih gabung jalin tentang psikomotor sebab dia melibatkan fungsi anggota badan untuk menjalankan pembelajaran tentang ambil wuduk. Itu antara gabung jalin konteks ambil wuduk dengan anggota badan, fizikal. Okey, itu sahaja yang saya dapat nak kongsi apa yang dimaksudkan dengan pendekatan bersepadu. Jadi langkah PDP bersepadu oleh Hilda Tabah 1962, kalau lihat yang fasa pertama menghuraikan, iaitu murid digalakkan untuk menghuraikan tentang ciri sesuatu aspek yang dikaji. Jadi pelajar ataupun murid diberi peluang untuk dia hurai apa yang mereka telah kaji tentang topik yang dipelajari. Contoh ambil wuduk tadilah, mereka boleh kaji apa? Apa langkah-langkah ke, mungkin ada bacaan tertentu ke, itu yang dia boleh kongsikan, huraikan. Jadi fasa kedua, di sini kita dikatakan oleh Hilda Tabah membandingkan. Murid akan mengenal pasti persamaan dan perbezaan menggunakan pengurusan grafik banding beza. Maksudnya mungkinlah ambil wuduk dengan ambil wuduk yang air dengan tayamum. Mungkin ada persamaan, ada perbezaan. Itu yang kita boleh kaitkan dengan langkah PDP bersepadu oleh Tabah lah. Jadi fasa ketiga menerangkan, murid diminta untuk menerangkan dengan lebih terperinci tentang ciri-ciri yang dibincangkan tadi. Jadi kat sini dia lebih memberi contoh dalam konteks menerangkan tadilah. Jadi apabila fasa keempat, hipotesis, murid diminta untuk membentuk hipotesis serta memikirkan secara abstrak dari segi penaklukan sesuatu pembelajaran tadi. Kalau yang ambil wuduk itu, dia boleh buat hipotesis tentang mungkin ambil wuduk itu bukan setakat untuk solat saja. Mungkin untuk apa? Untuk apa? Sebelum tidur ke? Hipotesis dia lah. Okay? Hipotesis kalau yang ambil wuduk untuk sebelum tidur malam tu, kenapa? Adakah rasa selesa ke apa semua? Di situ dia dah boleh menakul. Dan di situ
Yang pasal kelima, membuat generalisasi, murid diminta untuk membuat rumusan tentang maklumat yang dikumpulkan dan membentuk satu atau lebih generalisasi. Maksudnya kat sini pelajar bila dia dah faham tentang ambil wuduk, maksudnya dia bukan sahaja tahu konteks itu ambil wuduk saja, tapi mereka boleh berfikir dengan lebih kritis bahawa mengambil wuduk ini penting semasa bila kalau kita marah, kita ambil wuduk supaya redakan. Maksudnya dia lebih kritis. Dia boleh membuat generalisasi bahawa ambil wuduk ini kenapa penting. Kalau sebelum tidur ke apa semua, dia dah boleh jelaskan. Kira dia dah boleh buat rumusan bahawa ambil wuduk sangat penting kepada kita umat Islam dalam kehidupan seharian. Okay, ya? Dan seterusnya kita pergi kepada pendekatan tematik. Tematik adalah pengajaran yang disampaikan melalui konsep atau idea yang besar. Jadi yang membolehkan murid menganalisis, membuat generalisasi dan aplikasi pengetahuan. Seterusnya memberi peluang kepada murid mengalami pelbagai pengalaman dalam situasi yang berlainan. Kalau saya ambil konteks yang prasekolah lah. Ada ustazah yang mengajar di prasekolah, dia berdasarkan tematik. Tematik macam mana? Kalau contoh saya mengajar tentang air, tema air pada minggu tersebut. Jadi guru ataupun ustazah tersebut dia kaitkan air itu dengan dengan mengambil wuduk tadilah. Kaitkan sebab kanak-kanak di prasekolah ada juga diajar secara direct tentang ambil wuduk walaupun mereka tak faham dengan penghuraian yang lebih terperinci, at least mereka faham langkah-langkah mengambil wuduk. Jadi tematik air tadi ustazah itu gunakan untuk macam mana mengambil wuduk. Kalau mengambil wuduk itu mungkin kita pilih air itu kecil ke besar ke macam mana ke. Itu yang ustazah boleh ajar kepada kanak-kanak prasekolah lah. Jadi di sini bila dah mengambil wuduk, sebut saja wuduk, budak dah boleh kaitkan dengan air paip, air yang bersih. Bukannya air kopi, bukannya air Milo. Jadi kalau wuduk nak membersihkan diri, kanak-kanak dah faham bahawa kena guna air yang bersih. Itu yang dikaitkan dengan tema tadi lah, tentang air. Kalau saya nak cerita tentang pendekatan tematik. Kalau yang kamu pula untuk pendidikan Islam, mungkin kamu ada konteks tema apa yang kamu nak, tema besar tu yang kamu nak boleh sebagai induksi dalam mengajar sesuatu topik. Mungkin tentang adab, kan adab. Mungkin adab kepada siapa? Tajuk utama besar adalah adab. Kan? Jadi bila pecahan mungkinlah kamu boleh kata adab kepada ibu bapa ke, adab kepada rakan-rakan. Lepas tu boleh pecah-pecah lagi kenapa kepentingan adab itu, apa kesan dia. Tu maksudnya dia punya tema, subtema lah. Yang besar adalah adab. Itu yang kita boleh highlight bila anda menggunakan pendekatan tematik. Jadi tujuan pendekatan tematik yang pertama adalah strategi berpusat kepada kanak-kanak. Sebab biasanya kalau kami lah di prasekolah, kami memilih topik yang dipelajari berdasarkan tema apa yang diminati oleh kanak-kanak. Sebab itu kami ada senarai tema-tema dari minggu pertama sampai minggu 44 dalam setahun. Kami highlightkan tema apa yang pada permulaan dipelajari oleh kanak-kanak. Sebab itu kami lebih banyak mengajar tentang diri saya, anggota badan dia ke, nama keluarga dia ke. Itu yang permulaan. Pada pengakhiran, biasanya pada akhir tahun, tematik kami berbentuk yang lebih kepada high level. Sebab pengetahuan kanak-kanak dah mula berkembang. Bayangkan mengucup pada awal tahun dan dia berkembang sampai kritis pada hujung tahun. Maksudnya ada pencapaian lah, pengetahuan tu semakin luas. Sebab itu
strategi berpusat kepada kanak-kanak ini ditekankan dalam tematik, sebab kita nak lihat dari segi tahap kebolehan dan pengalaman kanak-kanak itu kena ambil kira. Okey, seterusnya memberikan guru arah serta tujuan semasa perancangan aktiviti PDP. Sememangnya tepat ya, bila kita ada tema, kita dah ada tajuk, kita dah tahu apa yang kita nak rancang dan apa yang kita nak capai. Lepas tu dengan ada tema juga, di situ kita dah boleh rancang macam mana nak menggalakkan penlibatan murid secara aktif. Dan seterusnya kesinambungan terpelihara agar murid dapat mengikuti aktiviti dengan mudah. Maksudnya dengan ada tema ni, at least aktiviti kita teratur. Teratur macam mana, dari mudah ke susah lah kalau kita nak lihat dari segi mastery kan, kalau kita nak kaitkan dengan tematik. Kita kalau boleh, kita rancang aktiviti tu pada pengenalan dia macam mana, lepas tu macam mana kita nak meningkatkan dia punya kemahiran berfikir secara kritis dengan tajuk yang paling mencabarlah pada pengakhiran pengajaran, supaya tematik itu lebih mendalam dan bermakna bila mereka pelajari. Okey, seterusnya pelbagai aktiviti kemahiran digabung jalin kan semasa murid bermain dan melakukan aktiviti. Yang ini jangan pula kamu keliru. Yang ini kemahiran digabung jalin. Yang tadi ingat tak yang pendekatan bersepadu? Itu gabung jalin yang lain. Yang gabung jalin untuk yang bersepadu tu dari segi kandungan pengajaran, dari segi kemahiran berfikir, dari segi nilai. Yang ini kalau kemahiran apa yang boleh digabung jalin? Kemahiran apa? Kemahiran menulis ke, dengan kemahiran membaca ke, apa lagi yang kita boleh kaitkan dengan pendekatan tematik. Jadi prinsip pendekatan tematik adalah sesuai dengan minat dan kebolehan serta pengalaman murid. Seterusnya berkait rapat dengan kehidupan harian murid dan mempunyai skop yang luas dan meliputi pelbagai bidang. Kalau boleh, bukannya bidang bahasa saja, bukannya bidang agama saja, boleh merentasi bidang-bidang yang lain ikut kesesuaian. Seterusnya sekuen teratur, tema teratur dan bersistematik. Apa yang dimaksudkan dengan sekuen tema? Tema yang berurutan teratur, dari pengenalan yang mudah ke susah. Yang susah tu maksudnya dia kritikal lah. Makin tinggi pembelajaran sesuatu topik itu, makin menambah pengetahuan pelajar kita. Jadi seterusnya aktiviti pembelajaran yang dirancang merangkumi pelbagai bidang kurikulum, termasuklah intelek, emosi, jasmani dan sosial. Dan pengajaran dan pengembangan memerlukan pencetusan idea yang banyak dan pelbagai. Sebab itu kalau kamu merancang nak menggunakan pendekatan tematik, kamu kena buatlah senaraikan apa subtema yang berdiri di bawah tema besar. Itu yang dikatakan kat sini pengajaran dan pengembangan memerlukan pencetusan idea. Kalau kami di prasekolah, saya boleh bagi contoh tentang buah-buahan. Minggu pertama kami cerita tentang buah-buahan tempatan. Lepas tu kedua buah-buahan luar negara. Lepas tu kepentingan buah-buahan kepada kehidupan. Lepas tu macam mana nak jaga buah-buahan kan semua. Dan akhir sekali kami nak menghasilkan apa yang dikaitkan dengan buah-buahan. Kami buat jus lah. Maksudnya di situ ada sekuen yang teratur dan bermakna lah pembelajaran tersebut. Dan seterusnya kat sini kita nak menuntut anda berfikir macam mana nak membuat senarai tema yang sesuai supaya dia memberi manfaat. Sebab pendekatan tema ini dia nak melibatkan kanak-kanak ataupun murid secara aktif dalam mengaplikasi pengetahuan bila tematik dipilih sebagai pendekatan dalam pembelajaran mereka.